Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini moderator yang lain, nama saya Muhammad Adli Hakim bin Zul Kamal. Okay, akan membantu moderator kita yang sebelum ni lah. Okay, moderator sebelum ni Tuan Hafiz dia ada kerja lain. So saya akan menggantikan. Kalau yang biasa nampak dalam Zoom ni, biasa nampak saya selalunya teknikal je yang akan kira belakang 5, 4, 3, 2, 1. Tapi hari ni saya menggantikan moderator kita Tuan Hafiz untuk jadi moderator hari ini, insyaAllah. Jadi hari ini adalah hari yang sangat istimewa, saya rasa. Kita akan membicarakan satu topik yang saya rasa first saya dengar topik ni macam, uish, seram lah. Biar betul kan topik ni kan. Macam takut kan tengah topik kan. So topik ni akan dikupas dengan lebih lanjut oleh tak lain tak bukan, iaitu semua sedia maklum, tuan-tuan dan perempuan sedia maklum, akan dikongsikan oleh Dr. Taha, yang kita import jauh daripada Cyberjaya, Dr. So insyaAllah, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Taha untuk sampaikan kuliah pada ini. Silakan, Doktor. Terima kasih jutaan kepada saudara Adli selaku moderator. Sama-sama. Begitu juga dengan Manar Holdings kerana sudi menjemput saya, khususnya kepada Ustaz Afiq, sahabat saya dan juga founder kepada Manar Holdings, rakan-rakan yang sedang menonton, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita mulakan tajuk kita pada tengah hari ini, iaitu mahsyar bersedekah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pertama sekali bila kita sebut tentang mahsyar, jadi kita ambil perkataan itu sendiri, iaitu al-mahsyar ataupun al-hasyru ataupun yuhsyaruna. Al-hasyru berasal daripada bahasa Arab. 3 huruf asal dia adalah ha, shin dan ra. Ha, shin dan ra. Jadi al-hasyru ni maksudnya berkumpul. Manakala mahsyar ataupun al-mahsyaru berarti tempat berkumpul. Jadi bila kita sebut mahsyar, kalau di Malaysia ni biasanya mahsyar ni mesti sebelum dia kita sebut satu perkataan, iaitu padang. Padang mahsyar. Jarang-jarang orang di Malaysia sebut mahsyar. Kita akan berkumpul di mahsyar, tak. Biasanya kita sebut kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sedangkan dalam mahsyar itu sendiri ada pun makna padang, tempat berkumpul ataupun padang mahsyar. Itu yang pertama. Poin yang kedua, mahsyar ni bila? Mahsyar ni di mana? Jadi jawapannya mudah sahaja. Mahsyar ni bila kita sebut tentang berkumpul, yang akan berkumpul di sana adalah siapa? Tidak lain tidak bukan daripada manusia pertama. Ni kita nak tahu. Siapa agak-agaknya yang akan berkumpul di mahsyar? Siapa ada sebelah aku? Siapa ada di hadapan aku? Siapa di belakang aku? So jawapannya mudah sahaja. Orang yang bakal berkumpul di padang mahsyar tidak lain tidak bukan adalah manusia pertama dari manusia yang pertama, iaitu ayah kita Nabi Adam alaihi salam. Daripada beliau hinggalah ke bayi ataupun manusia yang terakhir yang bakal dilahirkan sebelum berlakunya hari kiamat, semua berbilion, mungkin beratus bilion, bertrilion manusia, mungkin beratusan trilion manusia yang akan berkumpul di mahsyar. So bila kita dah tahu sebanyak ini, seramai ini manusia yang akan berkumpul, orang kata, wow, banyaknya, beribu-ribu lemon kan, beribu-ribu trilion manusia yang akan berkumpul. Jadi tempat tu mestilah besar. Tempat tu mestilah besar yang teramat sangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mahsyar ni hanya akan berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Maknanya alam barzakh dah habis dah. Dia alam dunia. Mula-mula kita berada di alam roh, betul? Kita semua diciptakan daripada roh,
Lepas tu roh tu kita akan dimasukkan ke dalam ya. Kemudian kita akan dimasukkan dalam roh kita ditiupkan dalam jasad kita, iaitu jasad bayi itu. Kemudian kita berada dalam perut ibu. Ni ada orang call ni, saya rasa sebab ada orang kata package nak dihantar lah. Tapi tak apa, kita kena teruskan dengan kita punya ceramah. Jadi berbalik kepada tadi, daripada alam roh kita dimasukkan dalam alam perut ibu, kemudian dalam alam perut bumi, kemudian alam bumi, kemudian dalam perut bumi pula iaitu alam kubur, alam barzakh, kemudian barulah kita akan dikumpulkan di mahsyar. Jauh lagi nih perjalanan. Matlamat kita syurga, tapi jauh lagi perjalanan. Kalau kita cerita tentang alam kubur ataupun alam barzakh, nama keduanya, alam kubur ni ada dua nama, alam barzakh dan alam kubur. Okay? So lepas alam barzakh baru mahsyar. Sebab alam kubur ni dia semenjak kita akan berada dalam kubur tu. So kubur ni boleh jadi salah satu daripada lubang neraka atau salah satu daripada taman-taman syurga. Ini menurut Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Kubur ni boleh jadi salah satu daripada taman syurga ataupun kubur ini boleh jadi salah satu daripada lubang neraka. So katalah pagi tadi ataupun semalam ada orang meninggal. So dia masuk dalam kubur. So kalau dia diazab, maka dia akan diazab sehinggalah tiupan sangkakala yang pertama. Itu yang saya sebutkan tadi. Bilakah yang akan berlaku mahsyar? Ianya berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. So apa yang berlaku selepas tiupan sangkakala yang pertama? Selepas tiupan sangkakala yang pertama berlaku, maka hari kiamat akan tercetus. So malaikat Israfil, ingatkan kita semua hafal nama malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, malaikat yang keempat terbesar. Ni banyak ni kita duk bagi ni kan. Malaikat keempat yang terbesar, Israfil, dia akan tiup sangkakala ataupun dalam bahasa kampung kita sebut trompet. Dia tiup trompet tu, kali pertama dia tiup tu trompet tu, tak tahulah bunyinya macam mana kan. Koklah bunyi dia macam Power Rangers tu kan. Tak tahu, kita tak tahu. Ini semua anggaran lah. Jadi dia tiup tu punya kuat, maka gempa bumi akan berlaku, gunung ganang akan berterbangan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kan? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kita akan lihat bumi mengeluarkan segala berita-berita yang ada di dalamnya. Pokok-pokok akan berterbangan, gunung ganang berterbangan seperti kapas. Seperti kapas dia punya ringan. Semua hancur, mati, musnah, tak ada apa. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tiupan sangkakala yang pertama tu, malaikat Israel pun mati. Malaikat Israel yang tukang cabut nyawa orang, dia pun mati. Sehingga Allah Taala bertanya, limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum? Siapa raja hari ini? Sebab Allah Taala tinggal seorang je. Yang lain semua dah hancur. Dinosaur dah hancur, manusia dah hancur, jin, pokok, planet, alam semesta, Bima Sakti, Milky Way, semua hancur. Tinggal Allah yang satu. Qul huwallahu ahad. Allah tanya, limanil mulkul yaum? Siapa raja hari ini? Siapa raja hari ini? Dan Allah Ta'ala akan tanya, Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana raja-raja yang jalan dengan secara berlagak? Mana raja-raja yang berbesar dengan harta dan takhta dan wanitanya semua? Mana semua? Sunyi sepi. Ribuan tahun akan berlalu. Sunyi sepi. Tak ada yang menjawab. Kemudian sebab tak ada orang nak jawab, Allah yang jawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini milik Allah Ta'ala yang esa, Allah yang satu, Allah yang Tuhan yang hanya layak disembah, Al-Qahhar yang maha hebat. Kemudian barulah dihidupkan semula malaikat dan disuruhnya malaikat tiup sangkakala untuk kali kedua. Bila tiup tiup kali kedua, yang mana hancur tadi semua dihidupkan daripada zarah-zarah, daripada habu, daripada abu-abu, daripada habuk-habuk, daripada proton, neon, apa segala molekul-molekul ni bergabung menjadi balik manusia. Dan semua manusia akan berdiri dalam keadaan telanjang bogel. Tak ada pakaian. Manusia mana ni? Macam saya sebut tadi, daripada zaman Nabi Adam sehingga manusia yang terakhir yang bakal lahir sebelum hari kiamat. Semua berdiri. Semua dalam keadaan pelik.
Dari mana kita ni? Kan? Tak berpakaian kan? Semua. Ini sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua akan berada di sebuah satu lapangan yang sangat besar. Ini belum mahsyar lagi ni. Sebab mahsyar tempat berkumpul. Berada di sebuah lapangan. Maka tiba-tiba ketika itu semua tahu kita akan berjumpa dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat yang ke-21. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Sa'iqun wa syahidun. Akan datang dua orang malaikat. Satu malaikat sa'iqun ni tukang tolak. Tukang tolak. Jalan. Apa berdiri? Jalan. Kita semua baru dihidupkan semula kan? Sebelum nak pergi padang mahsyar, semua macam bingung. Semua kebingungan. Kat mana ni? Apa ni? Maka sa'iqun akan datang. Yang akan mendorong. Yang akan suruh jalan. Jalan. Cepat, jalan. Wa syahidun. Dan bersamanya juga akan datang seorang saksi. Akan ada saksi. Saksi ni apa function dia? Bila kita sampai di padang mahsyar, kita akan masuk di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ketika itu yang jadi hakim bukan manusia. Ketika itu tidak ada lawyer, tidak ada unsur rasuah, tidak ada kes boleh dipanjangkan, tidak ada kes yang failnya boleh ditutup. Tak ada tuan-tuan. Fail akan dibuka. Fail daripada hari kita lahir sehinggalah hari kita mati. Fail dosa-dosa, fail pahala-pahala, fail dosa yang kita buat dalam kegelapan, fail yang kita buat dosa secara terbuka, secara sengaja, secara tidak sengaja, secara bangga, secara merana. Semua fail-fail ini akan dibuka. Yang menjadi hakim di mahkamah ini wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala yang akan menjadi pengadil yang maha bijaksana, yang akan menjadi hakim. Semua kumpul. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun berpakaian. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha saat mendengar hadis ini daripada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita tak ada perasaan malu ke masa tu? Tak berpakaian? Kan bayangkan para penonton yang sedang menonton, kalau saya berceramah ni, saya tak pakai kurta ni, pakai nampak badan semua, tak malu ke? Malulah. Kan? Namanya manusia, ada malulah. Tapi di padang mahsyar tak berpakaian. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, kita ni dah tak ada malu ke ya Rasulullah? Tidak berpakaian, laki, wanita dan sebagainya, semua ada di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-amru asyaddu. Al-amru asyaddu. Situasinya wahai Aisyah lebih keras. Tak ada masa dah nak fikir pakaian. Kerana kita tahu kita bakal diadili. Kita bakal dimahkamahkan. Kita bakal dipersoalkan. Kita bakal ditayangkan segala dosa dan pahala kita. Tuan-tuan, kita semua berjalan. Dan ketika itu, umat yang bilangannya yang paling besar adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nuh ada tafsirannya bahawa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Yunus, dan sebenarnya bilangan mereka itu ada 80 buah saf. Ada 80 buah saf. 78 adalah milik umat Nabi Muhammad dan 2 lagi hanya milik umat yang terlain. Besarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai di sana, kita nak tahu satu benda, bahawa apakah bentuk keadaan mahsyar ni. Dahlah tak pakai pakaian. Lepas tu bumi yang dipijak itu tidak sama lagi seperti tanah yang kita pijak. Yang tanah kita pijak ni ada batu, ada quartz, ada banyak-banyak bahan-bahan material yang lain. Tapi di sana dibuat daripada tembaga, dibuat daripada besi. Besi ni tuan-tuan. Dan matahari berada begitu dekat dengan kita, bergantung kepada amalan kita. Kalau amalan kita banyak, mungkin matahari itu jauh. Kalau kita punya pahala pun sama rata dengan dosa, maka matahari itu dikatakan boleh mencecah sejengkal daripada kepala kita. Orang-orang akan takut. Dia orang dah tahu, ini Allah yang menunggu. Nak kena jawab satu-satu soalan. Maka semua ketika itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tu'wih.
wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Jadi pertama sekali apa yang berlaku dekat 80 soft manusia ni, mereka akan berlari. Siapa boleh sponsor kita ni? Perkataan dia sponsor lah. Siapa yang boleh syafaatkan kita? Siapa yang boleh orang kata kabel. Kabel siapa kita nak guna hari ni? Kita kalau pergi apply hantar proposal kan, hantar proposal kat kementerian, hantar proposal dekat orang-orang datuk-datuk ni, nak minta kabel lah. Siapa boleh sign kabel menteri mana? Masa tu pun manusia lari kat kabel juga. Tak habis-habis dengan kabel. Jadi nak cari kabel siapa ni? Dia jumpa dengan Nabi Adam. Semua lari jumpa dengan Nabi. Wahai Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kaulah Nabi Allah yang pertama diciptakan di dalam syurga. Allah sayang kamu, kamu pesuruh Allah. Hari ini tolonglah kami. Kami risau, kami tak tahu nak pergi mana, tak tahu, tolong kami. Maka Nabi Adam berkata, aku tak boleh tolong kamu. Kerana aku sendiri risau tentang kesalahan aku kepada Allah. Saat Allah Ta'ala telah menghalang aku dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. Wahai Nabi Adam dan Hawa, jangan kau sentuh pohon yang terlarang di dalam syurga. Aku telah sentuh. Wahai manusia, aku dah sentuh. Aku makan daripada buah tersebut. Dan kerana itu aku telah dipulau, dikeluarkan daripada syurga. Aku pun risau. Apa aku nak syafaatkan kepada kamu semua? Apa yang aku nak gunakan kabel aku? Aku pun nak kena ada kabel lah ini. Aku pun dah tak ada tempat ni. Aku pun ada buat slide. Maka Nabi Adam akan berilah kamu kepada Nabi Ibrahim. Semua pun. Kerana Ibrahim dikenali sebagai Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Apa terjemah dia? Ibrahim kawan Allah. Ibrahim kawan Allah. Kita boleh jadi kawan Allah tak? Ibrahim ni kawan Allah. Rapat dengan Allah. Khalil. Khalil ni terjemah dia, falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Khalil ni maknanya kawan rapat, best friend. Nabi Ibrahim ni best friend Allah. Maka pergi jumpa Nabi Ibrahim. Mungkin dia boleh syafaat korang semua. Maka semua pergi jumpa Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Maka dia kata, wahai Ibrahim, tolonglah kami. Kami ni takut ni, ya Allah. Kami takut ni, tengok padang mahsyar ni. Kan? Ketika itu tak ada naungan apa di atas kepala kita. Maka Nabi Ibrahim kata, tak boleh. Aku pun risau tentang kesalahan aku. Apa kesalahan kau? Engkau Nabi, engkau Khalilullah, engkau Ibrahim. Macam mana kau boleh? Kau tak confident kau ada salah? Dia kata, tidakkah kau membaca surah Al-Anbiya? Dalam surah Al-Anbiya ketika Allah Ta'ala menceritakan, aku telah menghancurkan patung-patung buatan ayah aku. Dan ketika kaum aku bertanya, Ibrahim, engkau ke hancurkan patung-patung ini? Maka Ibrahim ketika itu telah berhelah. Nabi tak boleh menipu. Nabi tak menipu. Maka ketika itu, Nabi Ibrahim telah berhelah. Tanyalah kepada yang paling besar. Tanya kepada berhala yang paling besar. Kapak tergantung di lehernya. Aku berhelah. Aku risau. Ini akan menjadi satu tangkapan. Satu dakwaan terhadap aku di mahkamah Allah. Aku tak boleh. Aku tidak boleh. Maka pergi mana? Pergi kepada Nabi Musa. Jumpa Nabi Musa pula. Nabi Musa ni Nabi yang mana diturunkan kitab Taurat kepadanya. Penghulu kepada kaum Yahudi. Penghulu yang telah membawa kaum Yahudi selamat daripada Fir'aun. Masuk ke Kanaan. Bawa mereka kepada Jerusalem. Nabi Musa. Musa punya title. Nabi Allah Musa punya title. Musa Kalimullah. Musa yang berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Bukan kaleng-kaleng, bukan besya-besya. Ini Kalimullah. Jom kita jumpa dia, dia boleh tolong kita. Semua, jom. Kalut. Kan? Kau nak gimana? Kalut jumpa. Musa. Wahai Nabi Musa tolong. Bagi syafaat. Tak boleh pergi mana ni? Tak boleh pergi mana ni Nabi Musa? Tolong, kau adalah Kalimullah. Kau pernah bertutur. Berbicara, bercakap dengan Allah Ta'ala. Tolong kami. Maka Nabi Musa pun kata, tak boleh. Aku pun pernah berlaku salah dalam kehidupan aku. Kita ingat kisah ketika Nabi Musa AS melarikan diri ke Madian. Kerana apa? Kerana ketika itu beliau telah membunuh seorang lelaki daripada bangsa Fir'aun, bangsa Qibti. Kan dia tampar. Nabi Musa ni dia penampar, dia kuat. Kalah Mike Tyson, tampar. Mike Tyson tumbuk lembu bawa insan. Ni tampar mati bang. Bukan KO. Okey, TKO, ding. Tak ada. Mati kena tampar dengan Nabi Musa. Kan?
Jadi dia kata, aku pernah membunuh seorang lelaki Kipti sehingga aku melarikan diri ke Madian, menyembunyikan diri daripada Firaun. Aku pun ada berlaku salah kepada Allah. Macam mana aku nak syafaat korang? Aku pun risau tentang diri aku. Pergilah korang belah, pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa boleh tolong korang. Isa insya-Allah. Isa boleh tolong korang sebab apa? Isa bukan biasa. Isa adalah Ruhullah. Isa adalah mukjizat Allah. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa lahir tanpa titisan air mani. Nabi Isa ditiupkan rohnya oleh Jibril alaihissalam ke dalam rahim ibunya Maryam alaihissalam. Ini orang hebat. Minta bantuan dia. Dan ke atasnya diturunkan kitab Samawi, kitab Injil. Bukan biasa-biasa bang. Nabi Isa ni, kitab Injil diturunkan ke atas beliau. Maka semula, Isa, wahai Nabi Isa, tolong. Nak cerita kisah ni. Bagaimana situasi keadaan di padang mahsyar ni. Kaki jangan lupa, kaki tu pijak tembaga panas tu bang. Atas ada matahari. Kita bukan kategori VIP, minta-minta kita VIP lah. Minta-minta kita VIP. Sebab VIP ni di padang mahsyar mereka akan duduk di mimbar-mimbar dibuat daripada nur. Mereka 8 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah. Salah satunya adalah pemuda yang mengikatkan dirinya dengan masjid. Kemudian yang keduanya usahawan yang jujur dan amanah. Kemudian raja yang adil. Dan mereka-mereka juga yang bertemu, bercinta kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Ini golongan 8 golongan kesemuanya yang dapat arasy Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Kita harapkan, tapi kita tahulah sejauh mana amalan kita. Jumpa Nabi Isa. Sama cerita tadi, jumpa Nabi Isa. Tolong Isa, kau Ruhullah. Kau adalah Ruhullah. Kami dah jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak boleh tolong. Kami minta tolong Nabi Ibrahim pun tak dapat. Tolong Nabi Musa pun tak dapat tolongan. Minta tolong Nabi Isa. Jom tengok apa Nabi Isa cakap. Nabi Isa kata, tak boleh. Ada muskilah kabirah. Ini big problem. This is big problem, brother. Aku Nabi Isa. Aku rasa bersalah kerana manusia telah mempertuhankan aku. Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebutkan bagaimana ketika Allah akan tanya kepada Nabi Isa. Tuan-tuan, ini ayat dari Al-Quran. Allah Ta'ala akan tanya daripada Isa, adakah engkau yang menyuruh manusia menjadikan kau Tuhan? Ketika itu Isa alaihissalam belum jawab lagi. Dia punya menggigil, dia punya berpeluh. Ini cerita Nabi, tuan-tuan. Dia punya berpeluh menggigil daripada pori-pori badannya, daripada pori-pori lengannya. Bukan keluar peluh dah, tuan-tuan. Keluar darah, tuan-tuan. Begitu menggementar. Yang tanya itu adalah Allah. Wahai Isa, adakah engkau yang suruh manusia mempertuhankan engkau? Nabi Isa tak bersalah. Nabi Isa dah diangkatkan ke langit yang kedua. Tapi dia kata, Allah akan tanya ke aku ni. Adakah kerana gejala aku? Kerana canangan aku, orang menyembah aku? Allahu Akbar. Jadi dia kata, tak boleh. Aku tak boleh bantu korang. Aku fikir diri aku je sekarang. Korang pergi kepada An-Nabiyil Ummiyin. Kau pergilah kepada umat akhir zaman, Muhammadul Mustafa, Ahmadul Mujtaba, sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi saya, itulah Nabi kamu, itulah Nabi kita semua. Kita patut berbangga. Pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, Rasulullah. Bukan Safiyullah, bukan Kalimullah, bukan Ruhullah, bukan Khalilullah. Ini Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengannya. Wahai Muhammad, tolong kami. Syafaati kami. Cakap dengan Allah. Lepaskan kami. Ampunkan kami. Kami tak boleh buat apa-apa dah hari ini. Maka Nabi Muhammad SAW kata, ya, hari ini aku akan memberi syafaat kepada kamu. Tetapi tuan-tuan ingat. Tetapi tuan-tuan perempuan ingat, bukan semua orang akan dapat syafaat. Hanya mereka yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika hidup mereka. Hanya mereka yang menjaga agama Nabi Muhammad SAW akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Hanya mereka yang sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan pergi berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW akan sujud. Sujud. Nabi akan sujud di hadapan Allah, menangis, minta, ya Allah, syafaatilah. Syafaatilah manusia-manusia ini. Syafaatilah maknanya terima syafaat aku.
Aku nak jadi guarantor. Syafaat ni guarantor bahasa kampung ni. Aku nak jadi guarantor kepada semua orang belakang ni, ya Allah. Tolong ya Allah. Dia sujud. Sampailah Allah Subhanahu wa taala menjadi Ghafurur Rahim, lembutnya Allah. Allah Taala kata, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, ishfa' tushaffa." Wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu. Angkat kepala engkau daripada posisi sujud ini, ishfa', mintalah syafaat, tushaffa', kamu akan diberi syafaat. Maka ketika itulah Nabi Muhammad SAW akan pilih siapa yang akan disyafaatkan. Jadi tuan-tuan, ini bukan perkara biasa. Ini hakikat tuan-tuan. Kita hidup kat dunia ni, Nabi Muhammad dah bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Ini Nabi kata, bukan saya cakap. Nabi bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umat aku antara 60 hingga ke 70 tahun. True enough, Nabi Muhammad wafat umur 63 tahun. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia pun umur 60, 62, 63 tahun. Dan kebanyakannya kalau orang hidup lepas umur 70 tahun pun tidak hidup sesihat sebelum 70 tahun. Kalau bak kata orang Cina, hidup pun susah, mati pun susah kalau lepas umur 70 tahun. So, kualiti hidup. Hidup yang berkualitas, hidup yang diredai oleh Allah, hidup yang mana ketika kita nak cari pahala, nak mendapat keridaan Allah sebelum 60, sebelum 70 tentu. Macam mana? Dengan mentaati segala perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW dan menjadikan akhirat sebagai matlamat. Tetapi biasalah manusia ni, saya, anda, semua kita satu geng lah manusia. Sifat kita pelupa. Kan? Kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi jahat. Tapi yang penting ingat, sentiasa kena berusaha ke arah menjadi yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ada bersabda, setiap manusia akan mati dalam keadaan bagaimana dia hidup. Saya ulang. Nabi bersabda, setiap manusia akan mati dalam keadaan bagaimana dia hidup. Artinya, kalau kehidupannya dengan maksiat, minum arak, berzina, berjudi dan sebagainya, mencuri, merasuah, membunuh, memfitnah, menipu, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Allah akan menghina kematiannya di dunia lagi. Tetapi orang yang kehidupannya dalam solat, sentiasa berzikir, sentiasa membaca Quran, sentiasa mengamalkan sunnah, menghidupkan masjid, Allahu Akbar. Kalau orang sembahyang jenazah dia pun beratus-ratus orang akan datang sembahyang jenazah. Itu sahaja tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana Allah Ta'ala nak memberi kemuliaan kepada seseorang yang meninggal. Kadang-kadang seorang yang berpangkat tinggi, seorang yang kaya, seorang yang raya, seorang yang ada segalanya. Tapi bila meninggal dunia, yang datang tak sampai satu soft pun. Mana title doktor, mana title datuk, mana title Tan Sri, mana title Puan Sri, semua hilang. Dekat batu nisan tak tulis tuan-tuan. Dia tak tulis kalau saya dah meninggal dunia. Doktor Al-Haji Al-Hafiz Taha Ibn Muhammad Umar. Cukup Taha bin Muhammad Umar tulis perkataan Al-Fatihah kalau ada orang nak sedekah. Kalau ada pun, ada orang yang pulun jugalah. Pulun ni kata nak jugalah. Nanti aku meninggal lah. Korang ingat aku meninggal. Korang jangan lupa order batu nisan. Ni cek nak batu nisan, tulis semua tau. Doktor Datuk Haji Al-Hafiz tulis panjang-panjang no. Tapi tuan-tuan, takat batu sajalah. Takat batu. Masuk dalam kubur tak ada pun mungkar nakir. Mungkar nakir tak datang. Assalamualaikum Tok. Apa khabar Tok? Ni kami ni ada hajat lah. Nak tanya soalan kat Datuk. Man Rabbuka. Boleh. Boleh. Kalau Datuk tak boleh jawab. Boleh kita sembang PM tepi lah. Tak ada. Masuk je dalam kubur. Kan? Semua tinggalkan kita, isteri tinggalkan, anak tinggalkan, tok siak tinggalkan, isteri yang cinta kita sehidup semati, sehingga cinta tu tahap you jump, I jump, macam cerita Titanic kan, Jack, if you jump, I jump. Cinta tahap macam tu pun kalau dah masuk kubur, isteri tinggal, dia tak boleh. You masuk kubur, I also masuk kubur. No. You masuk kubur, I sambung hidup I nak kahwin lain. Mana tahu? Kita tak tahu, kan? Jadi ketika itu tuan-tuan, yang akan bersama dengan kita hanyalah amalan dan takwa. Kan ada lagu Rabbani. Saya suka dengar lagu Rabbani. Pergi tak kembali lagi. Itu kalau dengar feeling-feeling sikit, tengah driving, dengar, meremang bulu roma. Kan kita fikir, apa yang kita ada? Kan
Kalau kita nak kaya, kaya tara mana? Kalau kita nak pangkat, pangkat tara mana? Kalau kita nak handsome, handsome tara mana? Dengan dah braces, botox sana sini, pil hormon apa bagai. Tara mana tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala dah kata, dunia ni bukan tempat untuk memuaskan nafsu. Tak boleh. Takkan boleh puas nafsu. Hari ni satu perempuan, esok 10 perempuan, lusa 100 perempuan. Takkan puas. Kerana Allah tak cipta dunia ni untuk puas. Makan. Hari ni kena makan. Tengah hari kena makan. Malam kena makan. Esok kena makan. Lusa kena makan. Tak makan, mampus. Tetapi kalau di syurga, makannya bukan untuk makan nak kenyang. Makannya untuk happy. Syurga ni, tuan-tuan kita yang sedang menonton ni, kita makan di syurga tu bukan nak makan semata-mata, lapar. Bro, mana? Burger King Food Panda lapar. Dekat syurga tak ada. Dekat syurga ni makan tu saja-saja je. Makan pula. Lepas tu kita sendawa, settle. Tak ada jamban. Syurga tak ada jamban. Mana nak kena usus, nak proses sistem pencernaan, lepas tu nak kena pergi tandas, tak ada. Happy-happy je. Apa orang kata? La yasma'una fiha lawwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Dalam syurga ni bagi salam je. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kita mau fikir tuan-tuan dan puan-puan, macam mana persediaan kita. Allah bagi 60 tahun, Allah bagi 70 tahun. Takkanlah kita katakan, kita kata daripada kecil pergi sekolah, sekolah pergi universiti, universiti kerja dapat, lepas tu dah kahwin dapat anak pula pergi sekolah, kita pencen, lepas tu meninggal dunia. Takkan kot, takkan sekadar itu. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut, adakah afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka kamu dihidupkan, diciptakan sekadar hidup dan kamu tidak akan pulang kepada kami? Kalau sebut dalam bahasa Hindustan, apsak zaru bazaru hamare pas aoge, lota dia jaoge. Bahasa Hindustan sebut macam tu. Itu Syahrul Khamil bahasa. Maknanya kita datang ke dunia satu hari pasti dan pasti kena masuk kubur. Masuk kubur pula, kubur sama ada lubang syurga, lubang neraka ataupun taman syurga, kena berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum tak habis cerita lagi ni tuan-tuan. Sebab kita dah berkumpul, Nabi nak syafaat, tapi kita perlu dihisap tuan-tuan. Hisap ni kita panggil sebagai mizan. Mizan ni dacing. Dacing. Kanan letak pahala, kiri letak dosa. Alright. So katanya kita nak rest dulu selepas 20 minit. So saya akan rehat seketika untuk seminit dan saya serahkan kembali kepada moderator sebelum kita sambung untuk sesi yang kedua. Jadi banyak kita dapat dalam sesi satu ni, iaitu yang salah satu yang saya nak petik tu inilah keputusan untuk jadikan kubur kita tu taman syurga ataupun lubang neraka semua terletak kepada kita. Betul tak Ustaz? Betul. So itulah, walaupun dalam hidup kita ni kadang-kadang banyak kita terlibat dengan macam-macam benda, tapi keputusannya satu je. Apa-apa jalan yang kita bawa, pastikan jalan tu ada bawa kepada Allah, insyaAllah. Jadi kita bagi masa kepada Dr. Taha untuk rehat sebentar. Jadi rakan-rakan di Facebook, Facebook Wakaf Quran Malaysia dan Facebook Manat Al-Quran, kejap lagi kita akan berehat selama 1 minit. Dan kita akan sambung selepas itu. So insyaAllah kita rehat dulu. Tak berdosa pun kalau kita ni tak tahu baca Quran. Tapi yang berdosa, kita ni tahu yang kita tak tahu dan kita tak nak belajar. Dan bila kita baca, kita salah dalam bacaan. Itu berdosa. Sebab tu perlu dapatkan guru, dapatkan Al-Quran yang senang, mudah untuk kita baca. Dan yang paling penting, bila kita baca, kita faham maksud dan terjemahannya. Sampai ke dalam hati kita akan memberikan kita kesedaran. InsyaAllah kita akan dapat amalkan sampai bila-bila, sampai kita mati. Jadi kalau korang nak Al-Quran yang cantik, Al-Quran yang mudah untuk korang baca,
korang boleh dapatkan Al-Quran daripada mana. Al-Quran yang sangat indah, pelbagai free gift yang Indin dapat. Yang penting saiznya A5, mudah dibawa ke mana-mana. Dan banyak lagi kelebihan dia, antaranya tajwid berwarna, terjemahan Melayu, asbabun nuzul, hadis tentang Al-Quran dan banyak lagi. Dan yang paling penting, ada promosi sekarang ni, promosi Merdeka, dan banyak hadiah untuk dimenangi. Korang dapatkan je, insya-Allah. Hiasi kehidupan kita dengan banyak akan baca Al-Quran. Okey, dapatkan sekarang. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi bersua dalam kuliah awal hari ini yang bertajuk Yaumul Mahsyar, sediakan kita. Okey, macam yang saya sebut tadi, kalau tengok tajuk ni, masya-Allah, seram. Seram sejuk bila tengok apa tajuk ni tadi. Tapi itulah benda ni, apa yang macam saya cakap tadi, keputusan ataupun decision, semuanya di tangan kita. Sama ada kita nak jadikan kubur kita ni salah satu daripada taman syurga ataupun salah satu daripada lubang neraka. Semuanya di tangan kita. Kita nak kontrol macam mana, apa yang kita nak buat semua. Jadi saya ucapkan selamat kembali kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di Facebook Manhaj Al-Quran dan juga Facebook Wakaf Quran.my dan juga yang berada di Zoom. Okay, sekarang ni, hari ni kita bersiaran langsung di 3 tempat, di Facebook Wakaf Quran.my, di Zoom, okay, di Facebook Manhaj Al-Quran. Jadi kalau baca di Zoom ni, kita ada ramai lah. Ada Cik Puan Zarina, Cik Puan Teh Fatimah, Cik Tasha, Cik Salman, Cik Razwa Zati, ramai. Jadi kalau saya tengok di Facebook, kita ada siapa ni? Kita ada Nur Ahmad, kita ada Ustaz Afiq Rahimi, kita ada Lizul, kita ada Suaiman Syazwani. Jadi terima kasih sebab menonton kuliah awal hari ini. Semoga kuliah awal ni memberi sedikit manfaat kepada kita untuk kita kongsikan ilmu-ilmu kita ni kepada semua orang. Jadi jangan lupa yang berada di Facebook, tekan butang share. Tekan butang share untuk kita kongsikan kepada ramai lagi orang, dan orang ramai boleh dapat manfaat daripada video kuliah awal hari ini, insya-Allah. Jadi saya ingin menjemput sekali lagi, tanpa membuang masa, ingin menjemput Dr. Taha lah untuk menyambung untuk sesi kedua. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada saudara Adli. Sama-sama. Untuk kuliah awal Mahsyar, bersediakah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya tiap-tiap hari kita kena buat persediaan. Sebab mati itu rahsia Allah. Dalam surah Luqman, antara muka surat yang terakhir, dalam surah Luqman, Allah Ta'ala mengatakan, mati itu rahsia Allah. Bila, macam mana, kita tidak tahu. Kan? Hujan bila pun kita tak tahu. Kahwin dengan siapa pun kita tak tahu. Rezeki kita kat mana pun kita tak tahu. Mati bila juga kita tak tahu. Dan mati ini macam mana Nabi SAW sebut, bagaimana kita hidup, seperti itu kita akan mati. Kalau orang ini yang masa dia hidup, dia sentiasa menyanyi saja. Menyanyi lagu cinta, menyanyi lagu pujangga, menyanyi lagu yang lara, maka tidak mustahil ketika dia nak meninggal dunia tu, dia hanya keluar nyanyian saja. Orang kata mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menyanyi juga. Ana ite toi. Contohlah kan, lagu tu je lah yang saya hafal kan. So tidak mustahil. Begitu juga kalau seorang itu, dia sepanjang hidup dia berniaga saja. Berniaga, tak pernah berzikir nama Allah. Berniaga, air jagung RM1 segelas. Air jagung RM1 segelas. Tidak mustahil. Kalau masa dia nak mati, orang suruh baca ucap syahadah, dia boleh sebut air jagung RM1 segelas. Air jagung RM1 segelas. Kerana apa? Apa yang ada di dalam hati, itu yang akan terzahir di lidah. Moga Allah Ta'ala kita jauhkan daripada kita benda-benda seperti ini. Jadi antara tips yang kita nak buat sebagai persediaan, yang pertama sekali, kita kena bermuhasabah. Muhasabah ni orang kata macam review. Bila kita berniaga, kita nak tengok financial review. Kita nak tengok, aku buat bisnes, bulan ni berapa aku punya cash flow. Duit masuk berapa, duit keluar berapa. Review balik. Oh, bulan lepas kurang, bulan ni banyak. Macam mana boleh banyak pula? Kan buat review. Begitu juga dengan manusia, hari-hari kena buat review. Sebab apa? Kita tak tahu bila kita meninggal dunia. So, waktu muhasabah yang terbaik ketika yang pertama sekali ketika kita berseorangan diri.
Kita berseorangan diri, itu waktu terbaik untuk kita muhasabah. Tidak ada orang yang mengganggu. Yang kedua, masa yang terbaik untuk muhasabah adalah selepas solat. Ya? Selepas solat. Katalah kita baru selesai solat sunat taubat 2 rakaat. Selesai solat sunat taubat 2 rakaat. Selesai solat sunat hajat 2 rakaat. Senang saja. Solat taubat ni, niat je. Usalli sunnat taubah raka'ataini. Ya Allah, sahaja aku semayang 2 rakaat sunat taubat lillahi ta'ala. Habis, baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta keampunan daripada engkau. Kemudian kita duduk seorang-seorang. Dan muhasabah ni, sama dengan kita boleh berduduk muhasabah. Ya Allah, daripada pagi tadi, aku keluar kerja, dalam kereta tadi, aku dengar radio lagu-lagu yang lara ke, aku dengar Al-Quran. Bila aku sampai ke tempat kerja, adakah aku pergi ke tempat kerja dengan niat sebagai mencari rezeki yang halal? Ketika aku duduk dengan rakan-rakan aku di pejabat, adakah aku banyak bincang perihal kerja ataupun aku banyak gosip? Kemudian ya Allah, ketika aku di tempat kerja, ada tak aku guna barangan-barangan pejabat dengan salah? Adakah aku guna internet pejabat dengan salah? Mungkin aku terbuka Facebook, mungkin aku terbuka Instagram, aku terbuka video-video YouTube yang aku tak patut tengok ketika waktu pejabat. Benda-benda ini yang kita panggil sebagai hisab. Sebab itu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuan-tuan, ingat pepatah ini daripada Umar Ibn Al-Khattab. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab. Ini kita kata muhasabah. Kemudian ya Allah, masa dekat pejabat tu dah masuk azan Zuhur, aku semayang on time ke aku semayang last minute? Aku tak semayang langsung. Kemudian dah masuk waktu azan Asar dekat pejabat, adakah aku semayang berjemaah ke aku semayang seorang? Adakah aku semayang dengan tawajuh, khusyuk dan khuduk ataupun aku semayang compang-camping? Muhasabah. Dan last sekali, bagaimana hubungan aku dengan anak-anak aku? Bagaimana hubungan aku dengan isteri aku? Bagaimana hubungan aku dengan mak mertua aku? Bagaimana hubungan aku dengan bapa mak aku sendiri? Bagaimana hubungan aku dengan ipar duai aku? Bagaimana hubungan aku dengan abang dan kakak kandung aku? Muhasabah. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena jaga dua-dua hubungan. Hubungan yang mendatar dan hubungan yang ke atas. Maknanya hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sebab baru dengan hablum minallah, hablum minan nas ni, baru kita dapat kejayaan. Kemudian kita kena muhasabah. Dulu-dulu masa kecil-kecil kok pernah mencuri. Dulu-dulu kok sebelum bekerja pernah mencuri, pernah mengupat, pernah menipu kan. Kemudian atau masa muda-muda dulu berhutang, hutang tak bayar sampai member yang kita berhutang pun dah meninggal. Ada tak usaha kita nak bayar hutang kita kepada dia, kepada isteri dia, kepada anak-anak dia? Tuan-tuan, hutang kena jaga tuan-tuan. Hutang dengan bank, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, hutang duit, hutang dengan alung jangan sekali ya. Hutang dengan alung jangan sekali, padah di bawahnya. So, walaupun RM1, walaupun 10 sen, hutang adalah hutang. Manakala solat, hutang solat tuan-tuan, sejak kita balik umur 15 tahun. Kalau wanita balik awal sikit, kan, sejak balik umur 11 tahun, umur 10 tahun, balik, berapa kali solat yang aku tinggalkan? Berapa kali solat aku melengah-lengahkan? Tuan-tuan, perempuan, jangan heran kenapa rezeki datang lambat kalau kita solat pun lambat. Ya? Jangan heran kenapa rezeki lambat kalau kita solat pun lambat. Hutang dengan Allah tak nak bayar. Lepas tu ada muka nak minta rezeki dengan Allah. Ada muka nak minta permudahkan rezeki. Sedangkan hutang dengan Allah tak nak bayar. So ini proses muhasabah tuan-tuan. Bukan saya kata saya bagus. Bukan saya kata ustaz-ustaz semua bagus. Semua manusia biasa. Sama sahaja. Semua boleh buat dosa. Semua boleh buat pahala. Yang penting kita sedar dan kita bertaubat. Sentiasa rujuk dan sentiasa kena doa. Ya Allah, segala dosa yang aku lakukan, sama aku sedar atau tidak sedar, sengaja atau tidak sengaja, dalam kegelapan malam ataupun dalam siang matahari, semuanya ya Allah kau tutuplah aib aku. Tuan-tuan, jangan sesekali Allah membuka aib kita. Kalau kita dah terbuka aib di dunia, semua orang pulau kita, semua orang benci kita. Kan? Kita tak nak. Kerana bila orang membenci kita, itu tanda Allah juga membenci kita. So itu muhasabah. Jadi waktu yang terbaik juga kalau sebelum nak tidur. Sebelum nak tidur. Sebab apa sebelum tidur tuan-tuan? Sebab sebelum tidur kita tak tahu kalau kita tidur kita bangun balik ke tidak esok pagi. Sebab tidur ni kan kakak kepada kematian. Tidur ni adalah kakak kepada kematian. Kalau kita mati, mati pula. Kita tidur, tutup mata, pakai selimut.
esok pagi tak bangun. Kan? Sebab itu sebelum tidur muhasabah, istighfar, dan sebelum tidur pastikan benda yang terakhir yang kita buat bukan main TikTok, bukan main handphone. Ni duk main phone kan. Sebelum tidur main phone, phone jatuh kat kepala pula. Alamak, baik punya kan. Lepas tu tertidur dengan handphone. Lepas tu nauzubillah, meninggal malam tu tuan-tuan. Meninggal ucapan terakhirnya adalah TikTok. Meninggal benda terakhir yang dibuat adalah gelak ketawa dan lara. Pastikan setiap malam sebelum kita tidur, lafaz yang terakhir keluar daripada lidah kita adalah Allah, Allah, Allah. Biasakan diri zikir malam-malam tidur, zikir sampai tertidur. Ajar anak-anak, ajar isteri, zikir malam sampai tertidur. Baring tu Allah, 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 Allah. Tertidur. Kan best. Tertidur dalam keadaan bila kita dibangkitkan, bila kita ditanam nanti, kita boleh berdiri cakap kat malaikat, kalimah yang terakhir yang aku buat, perkara terakhir yang aku buat sebelum aku meninggal, aku muhasabah, aku beristighfar, aku bertaubat, dan kalimah yang terakhir yang keluar daripada lidah aku adalah Allah, Allah, Allah. Ahadun ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau lagi bagus, mengucap terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi panjang kan, kadang-kadang nak tidur tu pendek-pendek, okeylah zikir kan. Allah, 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 Allah. Kan bagus. Buat lagu sikit lah. Buat bukan lagu, makna buat macam nyanyian melodi sikit. Anak pun Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kan? Ini anak pun tidur. Sejuk hati ni tuan-tuan. Ini persediaan yang kita boleh buat. Yang benda besar-besar tu saya tak payah sebut lah. Solat, zakat, puasa, haji. Itu tak payah sebut pun, semua tuan-tuan dah tahu dah. Memang benda tu kena buat. Ini benda-benda kecil yang kita boleh mulakan, benda-benda baru dalam kehidupan kita yang boleh buat persediaan di mahsyar kelak. Kemudian sambung balik situasi di mahsyar. Padang mahsyar, kita akan dipanggil seorang-seorang. Seorang-seorang tuan-tuan, tak adanya, bro, jom support aku nak masuk mahkamah ni, tak ada. Pergi seorang-seorang. Yang ada di sana malaikat. Malaikat yang mencatat di tangan, di bahu kanan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, perempuan, kita tak pernah keseorangan. No, never. Allah sentiasa melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui rahsia hati kita. Malaikat mencatat, malaikat mendengar, malaikat melihat, malaikat menghidu. Menghidu, kenapa menghidu saya cakap? Kerana ada benda-benda yang kita baru niat. Niat nak buat jahat, niat nak berzina, tapi tak berzina lagi. Bila kita niat nak buat benda jahat, tuan-tuan, akan keluar satu bau yang busuk daripada badan kita. Yang bau itu malaikat sahaja boleh bau. Bila malaikat bau, busuk betul lah bau apa. Dia tahu ini bau si brother ni niat nak buat jahat. Begitu juga bila kita niat nak buat baik, macam mana Allah Ta'ala boleh sebut barang siapa niat nak buat baik dapat satu pahala? Macam mana malaikat tahu? Niat ni hanya kita tahu. Sebab bila kita niat benda baik, akan bau yang wangi keluar daripada badan kita. Malaikat bau, Masya Allah, ini brother niat nak buat benda baik, kita tulis satu pahala. Ini bau orang yang niat nak buat baik. Jadi tuan-tuan, kita mau jaga. Malaikat mencatat. Malaikat ni lah yang akan letak buku sebesar-besar buku. Bukan buku 55. Bukan buku 555. Hutang dengan kedai asing dengan aceng tu. Tak. Buku kita tuan-tuan, kalau nak kira memori, bukan terabyte, bukan gigabyte. Daripada kita balik sampailah sekarang, kalau macam saya umur 35 tahun, berapa terabyte tidur, makan, minum, sumber gaji, sumber pendapatan, bagi makan ke isteri, bagi makan ke anak, semua akan tanya. Dan ingat tempat soalan ini yang Allah, Nabi SAW bersabda, la yazalu qadama ibnu Adam, la yazalu qadama ibni Adam, tidak akan berganjak kedua-dua kaki anak Adam selagi mana hatta yus'ala an arba'in, selagi mana tidak ditanyakan tentang empat perkara. Yang pertama sekali, daripada mana dia membelanjakan usianya. Kau belanja usia kau kat mana? The question is very general. Soalannya sangat umum. Okey, si Fulan, di manakah kau telah membelanjakan hidup engkau? Jawablah satu-satu. Pada tahun 2005 di sini. 2006 di sini. Letih. Tak apa. They have all the time in the world. Allah Ta'ala ketika itu masa dah tak relevan. Masa tidak lagi relevan. Sebab itu ada orang pernah berkata kan, ada di kalangan para sahabat yang takut nak dihisap kerana hartanya banyak. Kan? Ada yang mengatakan seperti itu. Takut kalau meninggal ni harta banyak, nak tanya.
Oh, you punya ASB ada RM1 juta kah? Oh, you punya fixed deposit account ada RM1 juta. You punya crypto ada 500,000. Mana you dapat? Mana you belanja? So yang pertama, bagaimanakah kamu menjalani keseluruhan hidup kamu? Kedua, di manakah kamu membelanjakan usia muda kamu? Begitu penting usia muda ni ada dalam bracket. Ada dalam bracket soalan kedua tu. Soalan generik tadi, di manakah kamu membelanjakan keseluruhan hidupan kamu? Soalan kedua, di manakah kamu membelanjakan usia muda kamu? Sebab Allah paling sayang ibadah masa usia muda. Bukan dah tua, dah beruban, dah bongkok 3. Nenek, si bongkok 3 baru nak pergi ke masjid. Apa guna? Bukan tak ada guna, ada guna. Tetapi Allah sayang, Allah lebih menghargai di mana kita muda, nafsu kuat, tapi kita kompres nafsu tu, kita taat perintah Allah. Allah lebih berbangga. Allah cakap kat malaikat, tengok ni, kau tengok ni. Kau kata syaitan nak tipu dia kan? Kau kata dia akan tertipu dengan nafsu kan? Budak muda ni kan? Sihat, muda, kaya. Tapi tengok, dia pergi masjid on time. Allah berbangga. Allah berbangga dengan anak-anak muda. Allah berbangga dengan usia muda yang mana dibelanjakan di masjid Allah. Dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan yang ketiga, daripada mana kau dapat harta engkau? Dan soalan keempat, di mana kau belanjakan harta engkau? So tuan-tuan, tepuk dada, tanya selera. Duit, itu duit mana dapat? Itu duit mana belanja? Ada belanja orang miskin ke? Ada sedekah ke? Zakat? Zakat apa cerita? Dah bayar ke belum? Kena bayar, zakat wajib. Sedekah ni kalau boleh buat hari-hari. Sedekah tuan-tuan, sedekah RM1 pun tak apa, sedekah 10. Ini wakaf Quran, wakaf. Ini semua ni bekalan akhirat. Bukan promosi tapi nak cakap lah. Kan ini semua bekalan akhirat. Bayangkan satu huruf yang dibaca dapat satu pahala. Bayangkan kita nanti bila kita wakaf Quran, kita sedekah duit, kita bina masjid. Bila kita berdiri di hadapan Allah, malaikat buka buku amalan, catatan amalan kita. Kita ni hidup kat dunia 70 tahun. Tapi bila dia buka buku amalan kita, umpama kita hidup 1000 tahun. Saya ulang balik. Buku amalan kita patutnya saiz dia umur 60-70 tahun. Tapi bila malaikat buka, macam dia hidup 1000 tahun. Kita terkejut. Wow, banyaknya pahala saya. Macam mana pahala saya boleh banyak macam ni? Maka Allah Ta'ala akan kata, kau kan bersedekah, kau kan berwakaf, kau kan wakaf masjid, kau kan wakaf madrasah, kau wakaf Quran, kau sponsor budak-budak pergi belajar kat Mesir. Semua budak-budak ini bersedekah, berzakat, dia pula dakwah ke anak dia berzakat, berwakaf, dia pula berdakwah kepada 100 anak murid di dekat madrasah, semua baca Quran. Sebab itu kau punya pahala macam khatam Quran 1 tahun 100 kali. Kita sendiri tak mampu. Tapi kita mampu membantu orang lain untuk buat benda yang sama. Itu bijak punya orang. Investment. Kenapa kita buat simpanan KWSP? Masa depan. Kenapa kita buat simpanan ASB? Masa depan. Kenapa kita buat investment saham, kripto dan sebagainya? Masa depan. Habis kau punya masa depan dekat dunia saja. Akhirat tak ada masa depan. Kena ada masa depan kan tuan-tuan? Jadi itu caranya. Bukan banyak. Sebab Allah Ta'ala tak pandang pun jumlah. Allah tak pandang 100. Bagi Allah RM100, RM1 sama saja. Yang penting apa? Keikhlasan dan pengorbanan. Apa maksud pengorbanan? Saya punya gaji RM1,000, kalau saya sedekah RM10, itu dah besar bagi saya. Berbanding dengan satu orang kaya, gaji dia RM10,000, dia pun sedekah RM10, tak sama pahala. Sebab saya punya RM10 dengan dia punya RM10 tak sama. Dia sedekah sebab dengan dalam keadaan gaji dia RM10,000. Saya sedekah dalam keadaan gaji saya RM1,000. So tuan-tuan, ini dunia. Allah Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Menjalanilah kehidupan di dunia umpama kamu seorang musafir, berlalu. Macam kita nak balik daripada KL pergi ke Penang. Kalau kita singgah ke RNR, dunia tu macam RNR, tempat persinggahan. Ada ke orang pergi singgah ke RNR Bukit Merah, RNR Tapah, RNR Sungai Perak, tiba-tiba dia kata, "Ayang, jom buat rumah kat sini." Ayang kata, "Gila ke abang? Ini RNR bang, buat apa kau nak beli rumah kat sini bang? Singgah sekejap je." Sama juga dengan kita di dunia. Kita semua gila sama-sama. Datang bina rumah, beli tanah, macam nak hidup lama-lama. Tak. Bila kita mati, semua dipindahkan nama. Semua diwasiatkan nama. FD, deposit, ASB, semua diamanah rayakan. Diwasiatkan. Yang akan hidup dengan kita, yang akan bawa bersama dengan kita dalam lubang kubur yang gelap gelita tu, hanyalah
amalan dan takwa. Jadi tuan-tuan, itulah bila kita berdiri di hadapan Allah. Dan last kali sebelum saya tutup, jangan kita jadi seorang yang muflis. Jangan kita jadi seorang yang muflis. Suatu hari Nabi SAW tanya kepada para sahabat, atadruna man al-muflis? Atadruna manil muflis? Wahai para sahabat aku, korang tahu tak siapa yang muflis? Siapa yang bankrupt? Kemudian para sahabat jawablah soalan basic. Dia jawablah jawapan basic. Man la dinara wala dirhamalahu. Oh, kalau pendapat kami ya Rasulullah, yang tak ada dinar, yang tak ada dirham, dialah muflis. Nabi SAW kata, la, bukan orang yang tak ada duit emas dan duit perak yang miskin. Yang miskin adalah orang yang datang berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, membawa pahala sebesar gunung, tetapi dia telah memakan hak orang, telah memfitnah, telah mengumpat, dan orang-orang ini datang kepadanya menuntut hak-hak mereka. Dan ketika itu tidak ada mata wang lain, tidak ada ringgit, tidak ada dinar. Mata wang di sana hanyalah pahala dan dosa. Maka yang diberikan mata wang ketika itu hanyalah pahala. Ambillah pahala aku. Aku tak boleh nak balas, aku tak boleh nak bagi balik duit hutang kau macam kat dunia. Kau ambil pahala aku. Ambil pahala. Datang beratus seratus orang. Alah, ambil pahala. Nak bagi apa? Duit ringgit tak ada. Kripto pun tak ada. Kan? Saham pun tak ada. Bagi duit, bagi pahala. Bagi pahala sampai pahalanya kering kontang. Inilah orang yang muflis. Orang yang berangan kaya di akhirat. Kononnya pahalanya banyak di dunia. Tapi dia lupa. Dia banyak menekan orang. Mengambil hak orang. Menzalimi orang miskin. Rasuah sana. Fitnah sini. Dan sebagainya. Lantas dia dicampakkan ke dalam neraka. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita. Moga-moga Allah Ta'ala tempatkan kita di dalam syurga Jannatul Firdausil A'la bersama para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Dengan itu, saya serahkan kembali kepada saudara Adli selaku moderator kita untuk kuliah. Kita بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا جبار يا ستار يا أرحم الراحمين
irham ala ummati habibik waghfir li ummati habibik wa tajawaz an ummati habibik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa addaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan hiya laka ridan walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini banyak dosa. Ya Allah, sesungguhnya kami ini jahil. Ya Allah, sesungguhnya kami sentiasa lupa kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah diri kami kepada Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, kukuhkanlah keimanan kami di dalam agama Islam. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan hidup kami di dunia dan juga kehidupan selepas mati, iaitu di akhirat. Ya Allah, letakkanlah kami, kekalkanlah kami, istiqamahkan kami di dalam agama Islam, ikut cara Nabi Muhammadul Mustafa Ahmadul Mujtaba sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan segala perintahmu sebagai Allah, Tuhan segala pencipta alam, manusia, jin dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kelak di akhirat letakkanlah kami di bawah naungan arasy-Mu di padang mahsyar kelak. Ya Allah, berilah buku catatan amalan kami di tangan kanan kami. Lintaskanlah kami di atas titian sirat sepantas kirat dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Taha. Terima kasih kepada penonton yang berada di Facebook Manar Al-Quran dan Facebook Wakaf Quran Malaysia, dan juga penonton yang berada dalam Zoom sekarang ni. Saya wakil Manar Holding mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan kerana sudi menonton kuliah awal hari ini sampai habis. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi nanti, insya-Allah kalau ada rezeki kita panggil lagi Dr. Taha. Boleh Dr? Dan insya-Allah kita jumpa lagi di siaran yang seterusnya lah. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.